Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 8 akan membentangkan tentang metafizik. Apa itu metafizik? Definisi meta adalah melampaui, di atas ataupun tingkatan atas. Fizik adalah perkara ataupun alam yang bersifat material ataupun fizikal. Metafizik adalah satu ilmu yang melampaui sempadan ataupun batasan fizikal. Peringkat kajian metafizik merupakan suatu kajian peringkat kedua di mana peringkat pertama merujuk kepada alam fizikal atau fizik. Sistem metafizik adalah spekulatif dan tidak dapat dibuktikan atau disangkal. Sebagai contoh, apabila ditanya, adakah jiwa manusia itu abadi? Metafizik hanya boleh memberikan pendekatan untuk penjelasannya. Persoalan-persoalan sebegini sukar untuk mencari jawapan dengan hanya merujuk kepada dapatan ataupun kajian saintifik. Berikut merupakan pandangan tokoh-tokoh falsafah berkaitan metafizik. Yang pertama, Aristotle. Beliau menyatakan bahawa metafizik pada asasnya adalah berkaitan masalah-masalah seperti bahan dan penyebabnya termasuk sebab pertama atau Tuhan. Metafizik juga dikenali sebagai kajian benda. Seterusnya, Immanuel Kant. Immanuel Kant menyatakan bahawa konsep metafizik adalah persepsi kebenaran hasil struktur kognitif dalam minda manusia. Ahli ontologi sentiasa berusaha mengetahui mana apabila kita mengatakan kewujudan sesuatu. Seterusnya, Al-Farabi. Al-Farabi terpengaruh dengan Aristotle yang menyatakan bahawa ilmu metafizik adalah ilmu mengenai kewujudan. Beliau membahagikan metafizik kepada 3 bahagian iaitu ontologi, maujudat berjasad dan maujudat tidak berjasad. Ontologi adalah ilmu berkaitan benda yang wujud dan sifatnya. Maujudat berjasad menghubungkan pokok dengan teori sains. Maujudat tidak berjasad adalah ilmu mengenai Tuhan. Seterusnya, Descartes. Beliau menyatakan bahawa metafizik adalah sesuatu yang berada di luar panca indera serta bersifat abstrak dan transenden. Pandangan tersebut dikritik oleh Immanuel Kant yang menganggap pengertian sebelumnya merupakan metafizik spekulatif. Akhir sekali, Saint Thomas Aquinas. Saint Thomas Aquinas menyatakan bahawa ilmu metafizik adalah ilmu yang mengutamakan persoalan takkulan semata-mata. Tuhan tidak wajar dijadikan subjek dalam kajian ilmu ini. Beliau menyamakan pengertian metafizik dengan falsafah utama iaitu mengkaji zat sebagai zat atau kewujudan sebagai kewujudan. Terdapat 8 bidang perbincangan metafizik. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah satu disiplin ilmu yang membicarakan tentang hakikat Tuhan, hakikat alam semesta dan hakikat manusia. Dalam skop perbahasan, ontologi ialah segala sesuatu yang boleh diamati atau ditangkap oleh panca indera yang menjurus kepada sesuatu kebenaran. Bidang perbincangan yang kedua adalah causality. Ianya merupakan keadaan di mana peristiwa sesuatu itu menjadi penyebab kepada peristiwa yang lain. Causality melibatkan unsur fakta, hipotesis, teori dan hukum. Bidang perbincangan seterusnya adalah kosmogoni. Kosmogoni adalah suatu cabang astrofizik yang mempelajari asal dan struktur alam semesta secara meluas. Ianya merupakan ilmu bagaimana alam semesta terbentuk. Bidang perbincangan seterusnya adalah kosmologi. Kosmologi adalah bidang falsafah yang mengkaji asal-usul, proses dan struktur alam semesta. Bidang perbincangan metafizik yang lain adalah subjek predikat dan taksonomi, necessity and contingency, mind and matter, dan akhir sekali free will and determinism. Terdapat 2 pengertian utama yang boleh kita kaitkan dengan istilah metafizik. Yang pertama adalah berunsurkan falsafah, sebab dan akibat. Yang kedua adalah berkaitan dengan keagamaan, kepercayaan, serta fenomena di luar alam nyata. Ianya merujuk kepada kajian pada peringkat yang paling abstrak atau yang paling umum mengenai sesuatu perkara, fenomena atau alam.
Ia membincangkan mengenai hakikat realiti, kewujudan dan dunia yang sebenarnya yang di luar alam biasa atau yang tidak kelihatan oleh mata kasar. Sebagai contoh, apa dia alam semesta? Apakah itu kehidupan? Adakah Tuhan itu wujud? Metafizik adalah suatu bidang ilmu yang jauh menjangkau alam fizikal atau kebendaan. Metafizik bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab dan akibat. Ahli metafizik mencari kefahaman mengenai zat atau kewujudan sebagai sesuatu yang wujud. Mari kita teruskan pembentangan kita dengan metafizik berkaitan keagamaan. Ia boleh ditakrifkan sebagai fenomena di luar alam nyata. Benda gaib tidak boleh dibuktikan dengan deria yang bukan rasional dan empirikal. Ahli metafizik cuba memahami jenis-jenis zat yang bukan benda iaitu dalam kefahaman hakikat bukan benda seperti Tuhan, malaikat, roh serta pengalaman kerohanian yang sukar untuk dijawab secara kualitatif maupun kuantitatif. Seperti mana yang kita tahu, agama realitinya bukan terbatas pada material dan idea, tetapi ia merangkumi kedua-duanya. Metafizik keagamaan dibincangkan dalam natural theology dan falsafah ketuhanan, iaitu membincangkan mengenai adakah Tuhan itu wujud. Contoh fenomena di luar alam nyata termasuklah hidup selepas mati, syurga dan neraka. Metafizik keagamaan melibatkan dua hubungan insan iaitu hubungan vertikal insan dan juga hubungan horizontal insan. Kedua bentuk hubungan ini dihuraikan secara langsung melalui interaksi, hubungan dalam pergaulan dan pelaksanaan hak yang diungkapkan melalui aturan tertentu. Contoh amalan yang berkaitan dengan metafizik yang masih digunakan pada waktu kini. Percaya ramalan berdasarkan nombor, tarikh lahir melalui ilmu metafizik. Tidak dapat dinafikan bahawa ada sebahagian orang yang menggunakan ilmu abjad, huruf atau nombor ini untuk ikhtiar rawatan. Ia sebenarnya boleh juga membawa kemudaratan bagi orang awam jika disalahfahami ilmu ini sebagai musabib al-asbab sekiranya terjadi kesembuhan. Mempercayai ramalan nombor, money magnet, amalan cium duit, sifat seseorang melalui tarikh atau nombor tertentu adalah berdosa di sisi Islam. Begitu juga tidak ada nombor tertentu yang memberi aura berbeza sebagaimana yang dinyatakan oleh segelintir masyarakat kita dalam program-program motivasi. Sebagai contoh, mereka menilik tarikh untuk melangsungkan perkahwinan atau sebelum melakukan sesuatu acara kerana mereka percaya bahawa ada tarikh yang membawa tuah dan membawa nasib malang. Vertikal insan. Perkataan vertikal itu memberi makna tegak, lurus dari atas ke bawah atau sebaliknya. Seterusnya, hubungan vertikal didefinisikan sebagai hubungan yang bersifat sangat peribadi, individual dan spiritual, atau lebih terperinci ialah hubungan antara manusia dengan Tuhan di mana manusia sebagai hamba kepada Tuhan dan juga hubungan langsung manusia dengan Tuhan. Sebagai contoh, dalam agama Islam, hubungan ubudiyah kita kepada Allah disebut sebagai hablu minallah. Kepentingan hubungan vertikal insan dengan Tuhan. Hubungan vertikal atau menegak melibatkan hubungan manusia dengan pencipta atau Al-Khaliq, iaitu Allah yang melibatkan tanggungjawab manusia sebagai hamba Allah. Kepentingan hubungan vertikal adalah untuk membentuk dan membina kepribadian insan agar mampu melahirkan akhlak al-karimah atau akhlak mulia yang diperlukan untuk membina hubungan horizontal. Terdapat 3 aliran falsafah yang melibatkan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Pertama ialah theism. Ia berasal daripada perkataan Yunani
Theos atau teori yang bermaksud Tuhan. Theism merupakan fahaman bahawa Tuhan itu wujud, walaupun kewujudannya tidak dapat dikesan melalui cara-cara biasa, seperti panca indera, akal dan sebagainya. Tetapi, mereka tidak menafikan bahawa Tuhan itu wujud, dan mereka juga mempercayai bahawa Tuhan itu adalah sebahagian daripada realiti agama. Tesme terbahagi kepada dua, iaitu monotesme dan politesme. Monotesme bermaksud fahaman bahawa Tuhan itu satu. Dia wujud dan kewujudannya hanyalah satu. Politesme pula membawa kepercayaan tentang kewujudan Tuhan itu melebihi daripada satu. Fahaman ini telah diguna pakai sejak zaman dahulu lagi dan lebih dikenali sebagai zaman gangsa dan zaman batu. Agama yang dipercayai mengamalkan politesme ialah agama Hindu dan agama Buddha. Agnostisisme percaya bahawa Tuhan itu wujud atau tidak, itu tidak boleh diketahui kerana perfahaman sebagai manusia adalah terhad dan kebolehan untuk mengenali alam adalah terhad. Agnostisisme adalah bersifat intelek dan agnostik bererti tanpa pengetahuan. Mereka yang mempercayai ini tidak bersedia untuk membuat keputusan sama ada menyokong ataupun membantah tentang kewujudan Tuhan. Mereka juga berpendapat bahawa kita tidak harus percaya tentang kewujudan Tuhan atau percaya kepada ketidakwujudan Tuhan kerana mustahil untuk mengetahui tentang kedua-duanya. Ateisme pula membawa fahaman yang mengatakan Tuhan tidak wujud. Mereka mempunyai pendirian yang menyatakan realiti alam ini hanya terhad kepada kewujudan benda-benda nyata yang dikira sebagai manusia, alam sekitar dan objek-objek fizikal. Kewujudan fahaman ateism ini juga wujud dan dipersoalkan. Masyarakat Barat kecewa dengan agama mereka yang penuh dengan kepalsuan sehingga lahir golongan menolak Tuhan di kalangan mereka. Masyarakat Barat telah memisahkan sains dan agama. Mereka melihat agama adalah satu penghalang kepada tujuan dan kepentingan dunia mereka. Terdapat beberapa faktor kemunculan ateis. Yang pertama ialah perkembangan teknologi dan sains manusia terlalu bergantung dengan kemodenan dunia. Terdapat juga pembohongan yang telah dilakukan oleh ahli evolusi untuk menegakkan pendirian mereka. Contohnya teori Darwin iaitu manusia berasal daripada kera ataupun monyet. Seterusnya ialah mereka melihat agama adalah satu penghalang kepada tujuan dan kepentingan dunia mereka. Seterusnya, mereka juga tidak dapat merasakan kewujudan Tuhan dengan deria fizikal. Hubungan manusia dengan Tuhan penting dalam fahaman metafizik. Dalam tauhid, Tuhan adalah pusat atau landasan berfikir dan bertindak. Sebagai contoh, pelaksanaan ibadah apapun tidak kira ia ibadah bertaraf fardu atau sunat perlu disempurnakan mengikut kaedah dan adab-adab yang telah ditetapkan syariat. Dengan mengikut dan menghayati adab-adab yang ditetapkan, ibadah fardu dapat membangunkan kerohanian manusia. Nilai keagamaan merupakan cerminan dari keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan perilaku keagamaan. Nilai keagamaan ini meliputi 3 dimensi iaitu hubungan antara individu dengan Tuhan, individu dengan sesama individu, dan individu dengan lingkungan. Seorang intelektual Muslim yang berasal dari Turki, Muhammad Fathullah Gulen memandang ilmu pengetahuan dan iman tidak hanya bersesuaian tetapi saling melengkapi. Ianya kerana mendorong penelitian ilmiah dan pembangunan teknologi demi kebaikan umat manusia. Berdasarkan perspektif teologis Gulen tentang hubungan Islam dan sains telah diteliti secara mendalam oleh Osman Bakar. Menurut Bakar, beberapa isu telah dibahas Gulen berkaitan dengan hubungan Islam dan sains, terutama mengenai hubungan antara kebenaran ilmiah dan kebenaran agama. Yang kedua, pandangan Islam atas pendekatan ilmiah moden terhadap alam semesta. Dan yang ketiga, pendekatan Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Pandangan tentang masalah ini didasarkan pada salah satu karyanya iaitu The Essentials of Islamic Faith.
mengapa kita perlu menguasai kaedah metafizik yang berkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang pertama, untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan dalam kehidupan seharian. Yang kedua, untuk mencapai ketenangan dalaman yang tinggi. Seterusnya, meningkatkan potensi diri dalam hidup. Dan yang terakhir, untuk menghindarkan dari sikap keduniaan dan materialistik. Sekarang kita akan teruskan kepada isu semasa yang berkaitan dengan metafizik kepada hubungan vertikal dengan Tuhan. Pada November 20, 2018, Harian Metro telah menerbitkan bahawa Majlis Fatwa perlu tegas di mana Khairul Azran Husin telah membahas tentang isunya. Untuk slide seterusnya, pada Disember 2, 2018, yang telah diterbitkan oleh Metro TV, di mana Muhammad Saufi Hasan telah membahas kita perlu bantu pulihkan akidah mereka. Juga pada September 26, 2020, Harian Metro telah menerbitkan bahawa syurga neraka kekal, di mana telah dibahas oleh Ustaz Hafiz. Juga pada slide ini, pada Julai 18, 2020, Harian Metro Online juga menerbitkan bahawa Ustaz Hafiz telah membahas tentang yakni 6 rukun iman.